Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung subtopik 9.2 ekologi populasi. Okey, pertama kita akan tengok dahulu apa faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Okey, faktor-faktor ini akan memberi kesan kepada tumbuhan dan juga kepada haiwan. Okey. Faktor yang pertama yang memberi kesan kepada tumbuhan, apa kesannya kepada tumbuhan adalah faktor suhu. Okey, yang pertama ini adalah faktor suhu. Suhu optimum bagi pertumbuhan-tumbuhan adalah di antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius sahaja. So, itu adalah suhu optimum yang memastikan pertumbuhan-tumbuhan juga dalam kadar yang optimum dan kadar terbaik lah kan. Okey. Jadi, kalau suhu yang tinggi itulah yang akan menyebabkan enzim yang ada dalam tumbuhan itu ternyah asli. Okey, bila enzim ternyah asli, ia akan menyebabkan proses kimia dalam tumbuhan tersebut akan terganggu. Okey, proses biokimia dalam pertumbuhan ini terganggu juga boleh menyebabkan merencat pertumbuhan-tumbuhan. Okey, maksudnya dia tak bertumbuh mengikut skala yang betul lah. Okay. Yang kedua, meningkatkan kadar sejatan air secara transpirasi. Yang ketiga, ia boleh menurunkan kadar fotosintesis. Sebab fotosintesis ini melibatkan enzim. Jadi bila suhu terlalu tinggi, enzim ternyah asli, ia boleh menyebabkan perkara-perkara ini. Okey, suhu yang rendah akan mengurangkan aktiviti enzim. Tak boleh juga rendah daripada 25 darjah Celsius sebab dia akan mengurangkan aktiviti enzim. Mengurangkan aktiviti enzim, dia macam memperlahankan proses-proses yang berlaku pada tumbuhan. Okay? Hal ini akan memperlahankan tindak balas biokimia. So, macam biasa, suhu optimum untuk tumbuhan adalah di antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Okay, faktor yang kedua adalah air. Okay. Air diperlukan untuk aktiviti enzim, fotosintesis serta pengangkutan dan sokongan dalam tumbuhan herba. Tumbuhan herba tu tumbuhan yang berbatang lembut kan, tumbuhan herba lah. Okay, kawasan yang kering seperti gurun dan kawasan tundra seperti di kutub mempunyai taburan populasi serta kepadatan tumbuhan yang rendah. So, ia juga dikaitkan dengan faktor air. Okay. Kalau ada air, kawasan yang tidak kering atau kawasan hutan khatulistiwa kan, kawasan yang lembap sepanjang tahun, kita boleh tengok taburan tumbuhannya adalah, kepadatan tumbuhannya adalah tinggi. Okay. So, faktor air ini juga mempengaruhi taburan populasi tumbuhan. Okay, faktor yang ketiga adalah cahaya. Okay, cahaya ini sangat penting untuk proses fotosintesis. Sejak dulu lagi, sejak kamu belajar sains, memang kita belajar fotosintesis memerlukan cahaya. So, sampai bila-bila pun kita akan belajar, cahaya ini penting untuk proses fotosintesis. Sebab kawasan yang kurang menerima cahaya ini, biasanya kita boleh nampak bilangan tumbuhannya adalah sedikit berbanding dengan kawasan yang menerima cahaya. Okay. Faktor seterusnya adalah faktor pH. Okay. pH penting untuk penyerapan nutrien oleh akar. So, pH tanah yang terlalu berasid ataupun terlalu beralkali menyebabkan penyerapan nutrien oleh tumbuhan menjadi rendah. Maksudnya tumbuhan menyerap nutrien dengan kadar yang sedikit kalaulah tanah tersebut terlalu berasid ataupun terlalu beralkali. Dan biasanya
kawasan pH tanah yang berasid beralkali ini kurang adanya tumbuhan. Okey. So, pertumbuhan pokok akan terjejas kerana kekurangan nutrien. Sebab apa kekurangan nutrien tadi? Disebabkan oleh tumbuhan yang menyerap nutrien rendah sedikit disebabkan oleh pH tanah yang berasid. Okey. Seterusnya adalah kandungan garam mineral. Okay. Faktor seterusnya adalah kandungan garam mineral di mana kandungan garam mineral ini memberikan kesan terhadap penyerapan air secara osmosis oleh akar. So, kandungan garam yang tinggi di dalam tanah menyebabkan tumbuhan akan kehilangan air melalui osmosis. Okay. Yang ni kamu ingat balik yang konsep osmosis tu di mana kepekatan tinggi, di mana kepekatan rendah. So, air akan menyerap keluarlah. Okey. Mineral diperlukan untuk menghasilkan protein, enzim, nukleotida, vitamin dan sebagaian lain. Contohnya fosforus digunakan untuk membentuk fosfolipid dalam pembentukan membran sel. Okay. So, kandungan garam mineral ini penting terhadap penyerapan air. Sebab penyerapan air ini secara osmosis. Jadi, bila kandungan garam mineral tinggi dalam tanah, okay, jadi air, kandungan garam mineral tinggi, kepekatan air dalam tanah itu rendah kan? Jadi, air dalam tumbuhan akan keluar masuk ke tanah. Sepatutnya air dari tanah itu menyerap masuk ke dalam tumbuhan. Okay. Seterusnya kita tengok pula kesan kepada haiwan. Okey, untuk faktor suhu, kawasan yang terdedah pada suhu yang tinggi dalam sesuatu habitat kurang diduduki oleh haiwan seperti cacing dan siput. Okay. Faktor yang kedua adalah faktor air di mana haiwan tertumpu ke kawasan yang mempunyai sumber air yang mencukupi saja untuk minum dan menyejukkan badan. So, maksudnya kalau kawasan tu ada air, sumber air yang mencukupi, so banyaklah haiwan yang akan ke tempat tersebut. Okay, faktor seterusnya adalah tempat membiak. Tempat membiak yang sesuai dan selamat diperlukan oleh haiwan untuk nak melahirkan dan membesarkan anak. Okay, akhir sekali adalah bekalan makanan. Makanan penting untuk kemandirian kerana haiwan adalah heterotrof di mana haiwan ini bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Okay. Itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi taburan populasi dan kesannya kepada haiwan. Okay. Ini adalah corak taburan populasi. Kalau yang warna biru ini adalah taburan populasi secara berkelompok di mana organisma berkelompok ini membentuk kumpulan yang terpisah kan. Ada satu, contohnya gambar kat sini ada satu, ada dua, ada tiga. Okay, tiga kumpulan. So, kenapa berlakunya keadaan berkelompok ini mungkin disebabkan oleh taburan sumber yang tidak sekata di dalam sebuah kawasan. Contohnya kawasan ni je yang ada makanan. So, memang berkelompoklah sebab haiwan akan tertumpu ke arah ke tempat tersebut. Sebab kalau kat sini tak ada makanan, macam mana haiwan nak berada di sini? Jadi maksudnya kalau kita tengok organisma berkelompok ini, taburan populasi berkelompok ini bermaksud ia disebabkan oleh taburan sumber yang tidak sekata dalam satu kawasan tersebut. Okey. Taburan populasi yang kedua adalah rawak. Taburan organisma berada dalam corak yang bebas di dalam sesebuah kawasan. Taburan ini melibatkan spesies yang kurang berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. So, kalau taburan rawak ni, dia macam tak ada interaksi lah di antara satu dengan yang lain. Okay.
Next adalah taburan populasi sekata. Organisma tersebar di seluruh kawasan yang diduduki. Taburan ini melibatkan spesies yang mana setiap individu bersaing merebut sumber yang terhad dalam sesebuah kawasan. Okay. So, kita ada 3 corak taburan populasi iaitu berkelompok, rawak dan juga sekata. Okay. Seterusnya adalah kita nak tengok anggaran saiz populasi organisma. Okay. Dua faktor penting untuk kajian dalam ekologi populasi adalah saiz populasi dan kepadatan populasi. Okay. Dia ada formula dia. Tapi dalam ni kita tak tengoklah latihan. Tapi nanti bila kita tengok latihan, kita boleh rujuk kepada formula yang kita belajar. Okay, saiz populasi merujuk kepada bilangan organisma yang terdapat dalam sesebuah populasi. Okay. Kepadatan populasi pula merujuk kepada bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Okay, tak apa, ini kita akan rujuk dia punya formula. Biasanya soalan akan bagi satu keadaan dan dia akan minta kita kira lah. Okay, tak ada masalah sebab kita ada formula. Okay. Saiz populasi di sesebuah kawasan boleh dianggap melalui teknik persempelan rawak apabila suatu kawasan yang diselidiki adalah besar dan data sukar untuk diperoleh. So, sampel yang mewakili kawasan tersebut diambil untuk memberikan anggaran yang lebih kurang tepat tentang kelimpahan dan corak taburan organisma. Ini adalah saiz populasi. Dia akan gunakan teknik persempelan rawak sahaja. Okay. Tapi untuk yang kedua ni, kepadatan populasi ada formula. Okey. Teknik persempelan kuadrat. Kita ada dua teknik. Sekejap lagi teknik yang kedua. Teknik tangkap tanda lepas tu. Okey, itu haiwan. Okey, ini adalah teknik sempelan kuadrat. Okey, teknik persempelan kuadrat ini adalah untuk nak anggar saiz populasi tumbuhan, tumbuhan daratan ataupun haiwan yang tidak aktif atau bergerak, contohnya siput. Kalau siput, kita boleh guna kaedah teknik persempelan kuadrat ini. Selain daripada tumbuhan lah. Tumbuhan memang kita akan gunalah teknik persempelan kuadrat. Okay. Bilangan organisma di dalam kawasan kuadrat merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. So, maksudnya, kalau kat sini ada haiwan, kalau ada haiwan dalam tu, so haiwan yang ada bilangan organisma ataupun haiwan ataupun tumbuhan yang ada dalam kawasan kuadrat itu, ia merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan. Okay, contohnya kawasan dia luas tau. Contohnya kawasan dia luas ni. Tapi kita letak jaringan kuadrat ini kat sini je. Bila kita ambil data nanti, data ini akan mewakili keseluruhan bahagian. Okay. Walaupun kita kira hanya saiz populasi di kawasan yang kita kaji kuadrat ini saja, tapi data yang kita dapat itu akan mewakili keseluruhan kawasan. Okay. Kuadrat adalah suatu struktur rangka berbentuk segi empat sama diperbuat daripada kayu, besi ataupun plastik. Kuadrat biasanya dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Ini kamu nampak kan? Warna putih ni. Okay. Kuadrat tu satu petak besar. Okay. Kemudian dia ada yang sama saiz. Okay, beberapa bahagian yang sama saiz sama besar untuk nak anggar peratus litupan sesuatu spesies. Okay. Saiz kuadrat ini bergantung kepada jenis dan juga saiz organisma, keluasan kawasan, taburan serta kepadatan tumbuhan yang hendak dikaji. Sebagai contoh, kuadrat 1 meter persegi. Okay. 1 meter persegi
kita ada dekat sekolah. 1 meter persegi sesuai untuk menganggarkan populasi tumbuhan di padang sekolah. 1 meter persegi bukan yang petak kecil ni, satu ni. Okay. Maksudnya ni 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. So dalam ni barulah ada kotak-kotak kecil yang sama besar lah. Okay. So ini yang ada biasanya ada di sekolah. Memang adalah kat sekolah kita. Okay. Kuadrat 1 meter persegi. Okey, teknik persampelan kuadrat ini dia dapat menganggarkan 3 perkara. Okey, iaitu dia dapat menganggarkan frekuensi, kepadatan dan juga peratus litupan sesuatu spesies tumbuhan yang kita nak kaji dalam sebuah kawasan. Okey. 3 benda tersebut, frekuensi, kepadatan dan peratus litupan, dia ada formula dia. Formula ni lah. Tapi bila kita tengok latihan, barulah kita boleh mengaplikasikan formula yang kita ada ini. Tapi ni cikgu tak tunjukkan. Tak bagi lagi lah soalan. Tapi jangan risau sebab soalan dia simple saja. Just gunakan formula. Tak apa, nanti bila kita buat ulang kaji, bila kita ada soalan nanti, di kelas nanti, kita akan cuba buat. Okey, kita tengok dahulu dia punya formula. Okey, formula dan juga definisi. Frekuensi adalah kebarangkalian untuk memperoleh individu sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. Okey, so nak kira frekuensi ini menggunakan formula bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji per jumlah bilangan kuadrat yang disediakan. Okay. Maksudnya kita tengok bilangan kuadrat yang contohnya kita nak tengok satu spesies X. Okay. Kita dapati bahawa spesies X ini ada dalam 3 kuadrat. So kita akan buat 3 per jumlah kuadrat yang digunakan. Berapa jumlah kuadrat yang digunakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 per 9 darab dengan 100. Macam itulah lebih kurang. Okay? So, kita akan tengok soalan dia nanti. Okay. Kepadatan ialah bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. So, formula kepadatan jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat per jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab dengan luas satu kuadrat. Okay. Itu kepadatan. Jangan risau, kita tengok soalan. Peratus litupan luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji per jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab luas kuadrat darab, bezanya adalah darab saja dengan 100. Ini adalah 3 formula lah. Kamu berkenalan dulu dengan formula-formula ini. Okey, next. Yang terakhir, kaedah yang kedua adalah kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Okey, ini biasanya ini digunakan juga biasanya dalam siput lah. Okay. Biasanya kalau kita buat eksperimen ni, kita guna siput di mana kita boleh tandakan bahagian badan siput tersebut dengan dakwat Cina. Okay. Ini adalah cara dia, prosedur dia. Okay. Haiwan yang dikaji akan ditangkap secara rawak di dalam kawasan kajian. Contohnya kalau kajian kita di padang sekolah, so kita akan cari haiwan ini di seluruh padang tersebut. Okay. So kita akan tangkap secara rawak. So bilangan haiwan yang ditangkap itu akan dicatatkan.
Kemudian setiap haiwan yang ditangkap itu akan ditanda. Okay? Contohnya dengan menggunakan pewarna kuku, cat, okay? Ataupun dakwat India yang warna merah tu kan. Tak kisahlah asalkan ciri-ciri dakwat tersebut adalah yang susah tanggal. Okay? Next, haiwan yang telah ditanda itu tadi, dia akan dilepaskan semula ke kawasan kajian. Maksudnya bila dia dah tanda, dia akan lepas semula ke habitat dia. Selepas satu jangka masa tertentu dalam beberapa hari, seminggu, tangkapan kedua dibuat secara rawak di kawasan kajian yang sama. Dia tangkap lagi. Kemudian akhir sekali, jumlah semua haiwan dalam tangkapan kedua, iaitu bilangan haiwan yang bertanda dan tidak bertanda, dicatatkan. Okay, so dia akan catat berapa haiwan yang dia tangkap kali kedua ini, berapa yang bertanda. Yang bertanda maksudnya yang dia telah tangkap yang pertama tadi kan. Dan berapa yang tidak bertanda. Okay, jadi daripada data yang diperolehi itu, dia boleh mengira saiz populasi. Di mana nak kira saiz populasi menggunakan kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula ini adalah bilangan haiwan dalam tangkapan pertama tadi darab dengan bilangan haiwan dalam tangkapan kedua, okay, per dengan bilangan haiwan yang bertanda dalam tangkapan kedua. Sebab tu yang dia ada tangkap pertama, tangkap kedua, kemudian kira yang bertanda dan tak bertanda itu. Itulah sebabnya sebab nak isi dalam formula. Okay. Okay, sampai situ saja untuk subtopik 9.2. So, kita dah tamat bab yang ke-9. Nanti kita akan sambung lagi bab yang ke-10. Okay, sampai situ saja. Terima kasih.